عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, seterusnya Jawatan Kuasa Masjid Al-Kausar dan juga sidang Jemaah Muslim dan Muslimat dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi keizinan untuk hadir pada malam ini bagi mengisi wang untuk manfaatkan antara waktu maghrib dengan isyak yang kita panggil kuliah maghrib dan segala dan sebagainya. Dan difahamkan semalam ada ceramah jemputan kan. Semalam ada ceramah dari Semenanjung. Dan minggu depan pun saya difahamkan ada lagi. Dia minta untuk ambil untuk guna pada malam Ahad, hari Sabtu malam tu, dan kita akan bagi laluan seluas-luasnya kepada tetamu-tetamu yang menawarkan diri untuk memberi pengisian ceramah ataupun kuliah di Masjid Al-Kausar bagi memaksimalkan penggunaan majlis-majlis ilmu. Jadi sebagaimana yang kita telah janji pada minggu lepas, pada malam ini kita akan terus masuk kepada Al-Qismul Awwal, bahagian yang pertama, Muqaddimat Ahmiyatus Sirah An-Nabawiyyah fi Fahmil Islam. Kepentingan kita belajar memahami Sirah Nabawiyyah fi Fahmil Islam, untuk memahami Islam seluruhannya. InsyaAllah akan diuraikan dalam bab ini. Lebih kurang ada 5 benda yang kita perlu ambil penekanan. Sebelum daripada itu, saya diminta untuk memberi ulasan terhadap satu warkah terbang. Tak tahu siapa yang letak. Surat ini dari mana? Surat berkaitan dengan wasiat dari penjaga makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ini tuan-tuan, saya pun tak dapat nak pastikan setakat mana kesahihannya. Walau bagaimanapun kita berpandangan positif, kita ambil apa nasihat yang disebut di sini dan bertepatan. Kalau kita tengok dalam mana-mana buku sirah apa sekalipun, sejarah pun, apa yang disebut, apa yang tu yang berbentuk umum. Mungkin saya baca sedikit. Surat wasiat daripada penjaga makam Nabi Muhammad, iaitu Syekh Ahmad daripada Saudi, pada suatu malam ketika selesai membaca Al-Quran di dalam makam, maka beliau tertidur. Dalam tidur dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bersabda kepada hamba ini, dalam 60,000 orang yang meninggal dunia di zaman itu, tiada seorang pun yang mati dalam keadaan beriman. Isteri tidak mendengar lagi kata-kata suami. Orang kaya tidak lagi bertimbang rasa kepada orang miskin. Orang tidak berzakat dan tidak lagi membuat kebajikan. Oleh itu Syekh Ahmad lalu menyedarkan orang Islam supaya membuat kebajikan, kerana hari penghabisan kiamat akan tiba di mana bintang akan terbit dari langit, sesudah itu pintu matahari akan turun di atas kepala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan surat ini saya pun tak dapat nak pastikan, sebab ini pertama kali saya jumpa ni benda pelik ni. Jadi kita berpandangan positif. Apa yang disebut di situ kita tak perlu pastikan, tetapi kita tengok kepada realiti yang berlaku memang betul. Jadi memerlukan kesedaran kita bersama. Dan pada malam ini salah satunya ialah kita memahami pentingnya kita belajar sirah nabawiyah ini untuk memahami Islam keseluruhannya. Dan berkaitan dengan surat ini,
terus terang saya bagi tahu, kita terus kita ambil kepada pesanan. Pertama, berselawatlah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya sebut pada minggu lepas, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyara marrat. Barang siapa yang berselawat ke atasku sebanyak 1 kali, niscaya Allah Taala akan balas dengan 10 kali. Jadi kita terus ambil benda ini tuan-tuan, dan banyak dalam buku-buku sirah Nabawiyah memang dinasihatkan. Bertaubatlah dengan segera sementara pintu taubat masih terbuka. Yang ketiga, bersembahyanglah, jangan meninggalkan zakat. Berusaha untuk tunaikan fardu haji jika mampu, dan jangan sekali-kali menderhaka kepada kedua ibu bapa. Kita ambil dia 6 nasihat yang dia bagi, dan memang betul pun. Jadi tak perlu kita persoalkan kesahihan, tetapi 6 ini memang betul. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, memang patut kita hayati, memang patut kita amalkan. Jadi yang di bawah ni dia minta supaya setiap orang tu photostat ataupun perbanyakkan 20 salinan dan bagi letak di mana-mana untuk memastikan ramai orang yang dapat makluman ini. Tetapi yang pelik-peliknya terus dianugerahkan oleh Allah mendapat keuntungan yang besar di dalam perniagaan. Jadi ini saya tak berapa setujulah. Jangan kita berpegang kepada benda ni, benda lain kita tak buat. Jadi kita ambil yang atas. 6 yang atas tadi kita amalkan, dan mana yang dia tegur, mana yang dia nasihat kita terima. Yang bawah tu wallahu a'lam, kita serah kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi saya cukup setakat tu, saya tak nak ulas panjang-panjang. Sekali lagi, berselawat untuk junjungan Nabi, bertaubat dengan segera sementara pintu taubat masih terbuka, jangan meninggalkan zakat, bersembahyang, berusaha untuk menunaikan haji, dan jangan menderhaka kepada kedua ibu bapa. Itu saja tuan-tuan. Jadi kita terus kepada pengajian kita, Ahmiyatus Sirah An-Nabawiyyah fi Fahmil Islam. Laisa al-gharadu min dirasati as-sirah an-nabawiyyah wa ada beli buku. Dah beli buku sirah? Oh belum? Dah. Udah yang begitu. Okey lah. Saya rasa terus kepada ni lah. Tujuan kita mengkaji riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk melihat kepada kejadian dan episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja. Oleh yang demikian, tidak seharusnya kita menganggap kajian sejarah hidup Rasulullah ini sama dengan kita membaca dan menelaah sejarah para pemerintah khalifah di zaman purbakala. Jadi disebut di sini apa yang saya sempat buat beberapa rujukan. Kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak sama dengan kita baca sejarah hantua, kita baca sejarah Tok Janggut. Kalau di Kelantan banyak macam-macam sejarah kan. Jadi pentingnya kita belajar sejarah Nabi ini untuk kita nak ikut. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran beserta dengan seorang utusan untuk ajar. Kalau setakat dia kirim Al-Quran, mungkin pemahaman kita tidak sama. Mungkin pemahaman di negara-negara Arab lain, pemahaman di negara-negara ajam kita yang selain daripada bangsa Arab ni lain. Jadi oleh sebab itu Allah Ta'ala kirim Al-Quran, kitab samawi yang keempat, dia kirim beserta dengan Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan pokok daripada kajian ini ialah supaya setiap Muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir Islam semuanya teradun di dalam penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebagaimana yang kita baca, "Qul ini ijtama'atil ins wal jin." Dan jika sekiranya berkumpul ijtama'atil ins wal jin, manusia dan jin, ala kulli ini ijtama'atil ins wal jin ala an ya'tu mithli hadzal Quran, untuk mendatangkan ayat-ayat sebagaimana ayat Al-Quran, la ya'tuna bimithli, niscaya mereka tidak mampu untuk mendatangkan ayat-ayat yang seumpama, yang setaraf dengan kehebatan Al-Quran, mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran
sekiranya berkumpul sekalian manusia dan jin untuk mendatangkan ayatu bimithli hadzal Qur'an, seumpama dengan ayat Al-Quran, la ya'tuna bimithli, niscaya mereka tidak mampu untuk mendatangkan seumpama Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun semua mereka itu bersepakat untuk mendatangkan ayat-ayat seumpama Al-Quran. Pernah puak-puak kafir dia sebut, dia keluarkan inna a'tainakal aq'a, dia nak hampir sama. Inna, yang ayat Al-Quran yang kita baca, inna a'tainakal kautsar. Golongan kufar dia sebut inna a'tainakal aq'a. Ini kisah lama tuan-tuan. Kalau yang baru ni banyak ayat-ayat yang ditambah, ayat-ayat yang dipindah daripada ayat Al-Quran. Tetapi Allah Ta'ala telah memberi jaminan, Allah Ta'ala telah memberi jaminan bahawa inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami akan jaga. Cuma yang berlaku itu memerlukan keprihatinan kita semua umat Islam supaya tidak berlaku, supaya kita tak termasuk di dalam mereka-mereka yang Al-Quran palsu yang saya sebut dah kuliah-kuliah yang lepas. Al-Quran palsu ini tuan-tuan, beberapa ayat telah ditokok tambah, ada yang dibuang, ada yang ditambah beberapa kalimah pada ayat tersebut. Dan ada juga surah-surah yang ditambah. Surah Al-Muslimun, qul ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, innakum lafi dhalalin mubin, sesungguhnya kamu berada di dalam kesesatan yang nyata. Panjang lagi dah. Jadi kalau kita hanya pandai baca saja tapi kita tak ambil kesempatan untuk mendalami, untuk memahami harfan biharfin dia punya terjemahan, dibimbangi golongan-golongan ataupun peringkat anak kita, cucu kita dan sebagainya terjebak ataupun terkena dalam masalah ini. Perancangan Zionis Israel ataupun Yahudi yang kita panggil, yang mereka ini tuan-tuan tidak akan diam. Mereka ini tidak akan diam, siang malam mereka fikir untuk nak menghancurkan umat Islam. Walan tarda 'ankal yahud, sekali-kali Yahudi tidak akan redha. Walan nasara, dan juga Kristian, hatta tattabi'a millatahum, sehingga mengikut mereka, sehingga orang Islam akan turut mereka. Faham? Hatta tattabi'a millatahum, qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah petunjuk yang sebenarnya ialah petunjuk kepada Allah. Petunjuk Allah adalah sebenar-benar petunjuk. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm, dan jika sekiranya kamu turut hawa nafsu, taba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm, setelah mana datang kepadamu peringatan-peringatan daripada ayat Al-Quran, ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir, maka tiadalah bagi kamu penolong. Jadi tuan-tuan, kesempatan kita masih lagi, Allah Ta'ala panjangkan umur kita ini, marilah sama-sama kita mendalami, kita menghayati setiap program-program yang dibuat mana-mana masjid dan surau dan sebagainya. Jadi pada malam ini untuk syirah ini saya kira satu perbincangan yang panjang lebar. Antaranya ialah di dalam perenggan yang kedua ni Nabi pesan, pengarang kitab Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, dia pesan, dia kata di sini ialah tujuan pokok buku ini ditulis untuk memastikan umat Islam memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin Islam itu teradun di dalam kehidupan Rasulullah. Semuanya ada contoh terbaik daripada Nabi SAW. Contoh yang senang untuk kita faham tuan-tuan, contohlah kita beli buku resipi, cara nak buat kek, cara nak masak itu dan ini kan. Boleh juga rasanya kalau kita ikut resipi tu kan, dia punya berapa kandungan, berapa gram, kandung berapa gram, itu resipi. Tetapi untuk memastikan supaya benda tu lebih lagi sedap dia punya tu, tentu sekali kita datangkan dengan chef sekali, dengan tukang masak sekali. Sebab dia yang buat buku resipi tu. Kalau sekadar buku resipi mungkinlah, tapi mungkin kita tak boleh nak mencapai punya cita rasa 100%. Tetapi kalau kita datangkan dengan chef, dengan tukang yang buat, insya-Allah kita akan dapat cita rasa yang sebenar. Jadi sama juga Al-Quran ni tuan-tuan.
Al-Quran Allah Ta'ala turunkan beserta dengan Nabi untuk memastikan Nabi itu dia jadi contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Dan adalah bagi kamu itu pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, satu ikutan yang baik. Jadi musim ni saya kira ceramah Maulidur Rasul mengata-kata. Jadi kita alhamdulillah di Masjid Al-Kausar ini insya-Allah setiap malam Ahad kita akan menghayati surah Nabi dengan kita menghadam ataupun kita menelaah kitab yang ditulis oleh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti yang menjadi rujukan seluruh dunia insya-Allah. Dengan memahami sejarah-sejarah surah Nabi ini membuatkan kita lebih sayang, kita lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana baina, alangkah indahnya sekiranya kamu bersama kami ya Rasulullah. Okey, seterusnya tuan-tuan, gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seorang muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar Islam satu persatu. Okey, sekarang ini tuan-tuan, Nabi sudah meninggalkan kita 1400 tahun lebih. Lam yuwarithu dinaran wa dirham. Nabi dia tidak meninggalkan, tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham, tetapi dia wariskan kepada kita kitab Allah wa sunnah Rasul, ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila golongan Nabi khatamun nubuwah Nabi Muhammad lama sudah dia meninggalkan kita, okey, siapa lagi tuan-tuan yang akan menyambung tugas Nabi ini? Maka jawabnya ialah al-ulama. Kerana Nabi dah sebut al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama ini menjadi pewaris kepada Nabi. Dan dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang lebih takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya ialah al-ulama. Al-ulama dengan maksud jamak kepada alimah. Ramai orang-orang yang alim, ulama, tahu dalam ilmu agama. Dan kita pun kalau boleh kita manfaatkan masa yang ada untuk kita mendalami ilmu-ilmu ini. Mudah-mudahan kita menjadi di kalangan hamba Allah yang sentiasa suka kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya tegasnya riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah suatu usaha untuk mengumpul hakikat dasar-dasar Islam, kemudian memadan dan menyesuaikan dengan contoh Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada di akhir hayatnya Allah Ta'ala telah menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu dinakum, agama kamu, yaitu agama Islam, wa atmamtu alaikum, dan aku telah lengkapkan, aku telah sempurnakan kepada kamu ni'mati wa raditu lakumul Islam din, dan aku telah redha Islam menjadi agama angkutan Islam, dan aku telah redha wa raditu lakumul Islam din, Islam itu akan menjadi agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. Apabila turunnya ayat itu, lantas Sayyidina Abu Bakar menangis tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar menangis. Sahabat-sahabat lain rasa pelik. Kenapa Abu Bakar menangis? Sebenarnya Abu Bakar ni dia punya pandangan dia terus dia nampak apabila turunnya ayat itu, dia rasa hayat Nabi sudah pun dekat. Jadi Allah Ta'ala kirim Nabi bermula daripada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu wahyu pertama yang Allah Ta'ala turunkan suatu Nabi itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu wahyu yang pertama yang mengajar kita umat Nabi Muhammad supaya selalu membaca. Iqra ni tuan-tuan, ayat yang mula-mula sekali.
Dan antara tujuan Allah Ta'ala jadikan Nabi itu buta huruf, ummi, dia buta huruf tuan-tuan ya, supaya tidak timbul lagi fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan liar daripada golongan kufar Yahudi pada masa tersebut yang mengatakan sekiranya ini bukan daripada wahyu, ini merupakan rekaan Nabi. Jadi itu adalah salah satu sebab Allah Ta'ala kirim Nabi dan ummi, tetapi boleh membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk memastikan benda ini bersih tanpa ada campur aduk. Benda ini 100% daripada samawi, daripada langit, dan Allah Ta'ala kirimkan khusus untuk Nabi supaya ajar kepada kita umat akhir zaman. Nabi Abu Bakar lantas menangis, lalu sahabat bertanya, "Limada ya Abu Bakar? Kenapa kamu menangis wahai Abu Bakar?" Lalu Abu Bakar menjawab, apabila turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, bila aku telah sempurnakan, menunjukkan umur Nabi telah pun tak lama dia nak meninggal. Dan selang beberapa hari setelah turunnya ayat tersebut, memang ternyata Allah Subhanahu Wa Taala telah jemput Nabi Muhammad untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan ini, maka bolehlah dibahagikan seperti berikut. Okey, tuan-tuan boleh fahamkan. Kita nak sekarang ni al-qismul awal, bahagian pertama, kita nak faham betul-betul kepentingan ahmiyatus sirah an-nabawiyyah fi fahmil Islam. Pentingnya kita faham sejarah Nabi untuk kita faham ajaran Islam. Yang pertama di sini disebut memahami peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai manusia pintar, tetapi ianya merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, macam yang saya sebut tadilah. Dan perancangan musyrik, orientalis, musyrik ni tuan-tuan macam-macam. Untuk nak usaha nak turunkan gelaran Nabi itu sebagai pesuruh Allah. Sebab apabila perancangan-perancangan ini tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebut, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil binizam. Kebenaran tanpa perancangan akan dikalahkan oleh kebatilan, tetapi dengan rancangan yang hebat. Dan ternyata mereka tuan-tuan siang malam telah kata buat ujian ataupun buat macam-macam untuk memastikan kita umat Islam mundur ke belakang. Dan benda ini bukan hanya di akhir sekarang, pada zaman Nabi lagi tuan-tuan. Pada zaman Nabi, pada awal Allah Ta'ala kirim Nabi SAW, sudah ada usaha-usaha untuk memastikan dia nak sebar supaya jangan dipanggil Rasul, jangan dipanggil Muhammad ini sebagai utusan Allah. Tuan-tuan sebab apa? Tuan-tuan tengok, kalau ada buku senang, boleh tengok yang pertama tu, dia kata sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan kita belajar sirah Nabi ini kepada 5 bahagian. Yang pertama, memahami peribadi Nabi Muhammad menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda ini untuk memastikan, menentukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan manusia pintar, tetapi ianya pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu daripada Allah, menerima taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kadang-kadang benda ni kalau sekadar kita dengar musim Rabiul Awal, kita dengar ceramah. Kalau sekadar 1 jam, 1 jam setengah, ke mana sangat. Dan saya nampak kadang-kadang ada beberapa surau tu dia jemput saya, bukan dia suruh ceramah, dia suruh saya berjanji. Dia tak pandai nak berjanji. Cik Nabi boleh lah kan? Ayo. Cik Yahya pandai. Jadi kalau boleh tuan-tuan, kita cuba, kita jangan hanya menjadi pengikut, kita jangan hanya jadi pak turun. Kita tengok apa objektif, apa hasil daripada program-program Maulidur Rasul. Dan kena faham, ini tak dibuat di zaman Nabi tuan-tuan.
Tetapi kita golongan-golongan akhir ini, golongan khalaf, golongan umat akhir zaman ini, kita buat benda ni kerana kita mengambil kira sekiranya benda ni tak dibuat sambutan, kita dibimbangi untuk generasi-generasi yang akan datang, mereka lupa, mereka langsung lupa. Jadi justru itu, sekiranya tiba Rabiul Awal, kita adakan sambutan Maulidur Rasul. Tibanya bulan Rajab, kita menganjurkan satu ceramah untuk memperingati kisah Isra dan Mi'raj. Bila tibanya bulan Ramadan, kita akan beringati, kita ada ceramah untuk memperingati nuzulul Quran dan macam-macam. Bila tibanya Muharram, kita akan adakan program untuk memperingati Hijratul Rasul. Semua ini bertujuan untuk memastikan kita umat akhir zaman ini sentiasa, orang kata apa, sentiasa dekat, sentiasa tak kenal maka tak cinta. Sekiranya tak ada usaha-usaha yang dibuat, sekiranya kita nak berpegang, kita nak berfahaman kepada ini apa ini, tapi tak buat, ini bid'ah, bid'ah ni tak boleh. Tuan-tuan, saya nak ulas sikit berkaitan dengan bid'ah. Walaupun saya baca di awal, di mukaddimah saya tadi, kullu bid'atin dalalah, setiap benda yang Nabi tak buat itu satu benda yang menyesatkan. Okey, ini saya baca buku yang dibagi oleh Haji Najib Amun, masalah-masalah khilafiyat. Dia kata itu berbentuk umum dan perlu kepada huraian. Dia contohlah di dalam surah As-Sajdah. Kalau tuan-tuan baca kan, bila kita lepas daripada sujud sahwi kan, sujud tilawah, bangun tu kita baca apa tu? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kamu lihat orang-orang yang melakukan dosa sewaktu di dunia dulu, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, tunduk muka-muka mereka di hadapan Tuhan mereka. Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan kami telah lihat, kami telah dengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, wahai Tuhan kembalilah kami ke dunia, mudah-mudahan kami diberi dapat lagi untuk melakukan amal saleh. Na'mal salihan inna muqinun, rupanya hari ini baru kami percaya. Takkan kita nak jadi begitu tuan-tuan? Okey, ayat seterusnya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Allah Ta'ala jawab, sekiranya aku menghendaki, la'ataina kullu nafsin hudaha, aku akan bagi. Tetapi sudah cukup, kamu ada akal fikiran untuk membezakan, untuk kamu pilih mana yang betul, mana yang sesat. Dan seterusnya, la'amla'anna jahannam, akan aku penuhkan neraka jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, daripada kalangan jin dan manusia keseluruhan. Jadi kalau kita tengok kepada umum ayat ini, seolah-olah akan dipenuhkan habislah. Neraka Allah Ta'ala ni bukan kecil tuan-tuan. Neraka Allah Ta'ala ni maha luas, tak terfikir akal kita wajib percaya benda tu. La'amla'anna jahannam, aku akan penuhkan neraka jahannam daripada jin dan manusia. Jadi dia pegang kepada hujah tu. Sebenarnya benda tu perlu kepada huraian. Yang dimasukkan dalam neraka jahannam ni golongan-golongan yang ingkar, golongan-golongan kufar. Kalau kita yang percaya, kita yang mukmin ni tak termasuk. Jadi dia nak kias kepada kullu bid'atin dalalah. Jadi yang kita nak buat ni, saya ingat teruskan, tetapi janganlah benda-benda pelik. Kalau baru ni saya ke Sampurna, ada satu jemputan di Sampurna tu, masjid, nak pergi ke Tampi-Tampi tu, apa nama masjid tu? Dekat roundabout, belok kiri sikit tu ada masjid Agasan ke sana? Apa nama? Ada satu batang pisang. Lepas tu di batang pisang tu dia kasih masuk daun kelapa. Daun kelapa. Lepas tu saya tanya juga, untuk apa ni? Ini mesti buat. Ini mesti buat. Lepas tu nanti habis dia baca-baca bacaan bersaji itu, setiap yang hadir tu dia akan bagi setiap helai daun kelapa. Jadi saya pun tak faham. Jadi tuan-tuan, janganlah kita nak menunggu tambah benda-benda yang pelik begitu. Kita cukup kita berfahaman perlunya kita buat sambutan Maulidur Rasul untuk memastikan generasi anak kita, generasi cucu
kita dan generasi seterusnya terus mengingati kekasih, role model, ikutan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita nak didik anak-anak kita nak didik anak murid di sekolah, kita nak didik masyarakat supaya cinta kepada Nabi lebih daripada cinta kepada diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum, tidak dikira beriman di antara kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sehingga dia sayang, dia kasih kepada saudara dia sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Dan banyaklah hadis-hadis yang lain, itu semua yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku kita cinta kepada Nabi, kalau kita mengaku kita sayang kepada Nabi, jadi kita sama-sama benda ni. Kita jangan tunggu Rabiul Awal. Yang Rabiul Awal kita teruskan dengan sambutan Maulid Rasul. Tetapi perlu kepada pembacaan, pengkajian. Habis je sirah Nabi ini, mungkin kita boleh baca pula hadis-hadis Nabi. Riyadhus Salihin. Kita kemudian terus lagi. Masih lagi Riyadhus Salihin. Matan Arba'in kan? Arba'in An-Nawawiyah. Matan Arba'in tu. Teruskan. Habis je hadis 40 tu, sambung lagi hadis Riyadhus Salihin. Habis je hadis Riyadhus Salihin, sambung lagi kita baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Hadis Nabi ratus-ratus ribu tuan-tuan. Jadi itulah saya nak menyeru kepada diri saya, peringati kita bersama di dalam kita kepentingan kita memahami surah Nabi untuk kita menjadi umat Islam yang sebenar. Kita jadi umat Islam yang betul-betul buat apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Okey. Yang kedua, supaya manusia dapat meniru dan mengikut contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni. Dari itu dapat dijadikan sebagai dasar hidup. Andai kata manusia ingin mencari suatu contoh terbaik yang bersifat universal, maka mereka akan dapat semuanya di dalam kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak hairanlah mengapa Allah menjadikan Muhammad itu sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk demikian, maka Allah telah menegaskan di dalam kitabnya, laqad kana lakum. Kalau mereka yang belajar bahasa Arab, laqad itu nak menunjukkan bahawa benda tu penting. Benda tu dia macam orang kata kalau bahasa Kelantan, manis ngoti. Dia lebih buat seperti masih faham tak? Sangat-sangat. Kata Cik Nabi faham lah, dia satu bahasa dengan saya. Manis ngoti, manis sangat-sangat. Laqad kana lakum. Kalau dia tak masukkan laqad pun, kalau dia misalnya kata kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu merupakan satu ikutan yang baik. Kita dah faham. Tetapi apabila dia kata laqad, ini nak menunjukkan bahawa benda ini penting, perlunya kita beri perhatian yang lebih. Laqad ja'akum, dan sesungguhnya telah datang kepada kamu rasulun, utusan daripada Allah, min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum ila akhir ayat. Dan dalam ayat lain, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Semuanya nak menceritakan benda ini adalah benda yang penting, yang perlu sangat-sangat untuk kita faham, untuk kita hayati di dalam kehidupan kita. Okey tuan-tuan, itu yang kedua. Yang kedua ini berkaitan dengan dalam huraian dia sebut sini tuan-tuan, kita di dalam kehidupan kita mesti mengikut Nabi dalam setiap tindak tanduk. Setiap gerak-geri kita seharian mesti kita bersandarkan kepada sirah ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk benda-benda yang kecil tuan-tuan. Benda yang seperti kalau kita mengantuk kita menguap kan. Nabi ajar tuan-tuan. Kita jangan muap, mulut luas-luas nak tutup nampak kita punya ni. Itu tak apa. Itu bukan dia ajaran Nabi. Ajaran Nabi kalau kita menguap mesti kita tutup mulut. Dalam masalah makan, masalah tidur, masalah kita qada hajat, semua kita mesti mengikut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu benda tu ada tuan-tuan. Tinggal lagi masalah perceraian. Perceraian Nabi tak buat. Boleh faham tak maksud saya?
Semua lapangan hidup kita bermula daripada kita awal pagi kita bangun. Kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana ba'dama amatana, yang menghidupkan kami setelah mematikan kami semalam, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Bermula daripada awal pagi kita bangun, kita mesti meneladani apa yang Nabi ajar tuan-tuan. Saya pun kalau tak saya dah buat dia punya presentation PowerPoint. Kalau boleh saya nak tunjuk hak peninggalan Nabi, pedang, baju Nabi, dia punya serban, selipar, benda-benda tu tuan-tuan. Kalau kita tengok, kita boleh ukurlah dengan apa yang kita sekarang ikut keadaan Nabi. Ikut keadaan. Kadang-kadang kita beli, sudah ikut fashion kan, beli. Kalau kita terlalu banyak, kita tak sempat nak pakai semua. Keluar lagi fashion baru, beli lagi. Jadi kadang-kadang banyak kita berlaku pembaziran dalam soal pakaian, dalam soal makanan, berlaku pembaziran. Nabi tuan-tuan, kadang-kadang waktu dia makan, yang ada di rumah dia kadang-kadang hanya untuk, kalau kita istilah kais pagi, makan pagi, itu pun Nabi lebih lagi lah. Terkadang buat tamar pun Nabi makan porsi. Banyak benda ni, insyaAllah semuanya kita akan bincang dari masa ke semasa. Untuk memastikan kita ni cuba fikir sejenak, kita cuba pejamkan mata kita. Ya Allah, betapa jauhnya kita dengan apa yang Nabi ajar. Jadi yang kedua ni dia sebut supaya untuk memastikan setiap lapangan hidup kita semuanya kita ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW, sebagaimana yang disebut di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, surah yang ke-33 ayat 21. Dan benda ni tuan-tuan, golongan-golongan kufar mempertikaikan yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Surah tuan-tuan semak di dalam surah Al-Furqan ayat 7. Ma li hadzal rasul, apa ini rasul? Ya'kulu ta'am, makan makanan, wa yamshi fil aswaq, dan berjalan pergi kedai. Dia mempertikaikan. Apa ini rasul? Dan pada mereka dia kata, tak layak, tak sepatutnya. Sepatutnya Allah Ta'ala kirim malaikat untuk menjadi utusan untuk mengajar kepada manusia. Tapi disebut dalam kitab ini dengan jelas. Dia kata sebenarnya kalau kita faham betul-betul, kalau kita kirim malaikat, kalau Allah Ta'ala kirimkan malaikat, dia bukan kirim Nabi, sudah tentu satu perbezaan, satu jurang yang jauh. Malaikat tak ada nafsu, kita terlebih nafsu kan? Terlebih nafsu kita overheat sekali. Overdose, overheat kan? Tang sejalan. Jadi kita terlebih nafsu, sedangkan malaikat tak ada nafsu. Jadi sudah nampak, pandailah Allah Ta'ala, dia lebih tahu. Sekiranya malaikat yang dikirim bukan dari kalangan manusia, sudah tentu menjadi masalah. Malaikat tak ada nafsu, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak qada hajat. Malaikat dijadikan daripada cahaya, kita dijadikan daripada tanah. Banyaklah benda tu nanti akan disebut satu persatu. Dan kalau kita rujuk di dalam surah Al-Kahfi ayat 115, Qul innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kamu. Yuha ilayya, tetapi lebihnya aku, yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Al-Quran, annama ilahukum ilahun wahid, untuk aku sampaikan kepada kamu semua, untuk menyatakan ilahukum wahid, Allah Ta'ala adalah Tuhan yang wajib disembah, Allah yang bersifat esa, satu, tunggal, bukan sebagaimana fahaman Trinity yang dianuti oleh agama Kristian. Ilahukum ilahun wahid, untuk memastikan semua kita ni berpegang, kita mempercayai, kita menghayati bahawa Allah yang Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, sekiranya kamu mengharap, mempercayai pertemuan dengan Tuhan pada akhir akhirat, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Buat amal saleh dan jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi tuan-tuan yang ada di hadapan saya ini, alhamdulillah Allah Ta'ala telah takdirkan berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kita dapat mendapat keberkatan yang
tertentu sebagaimana yang disebut oleh Bilal tadi akan dipayungi oleh para malaikat. InsyaAllah tuan-tuan. Yang kedua, yang ketiga, okey, saya nak ulas masalah cerai tadi. Nanti tuan-tuan ada yang tak faham tak? Maksud saya, semua Nabi, Allah Ta'ala kirim Nabi ke dunia ini untuk mengajar manusia. Al-Quran sebagai rujukan. Itu perlembagaannya. Perlembagaan, bukan perlembagaan yang dicipta oleh penjajah. Kita ni masih dijajah sebab kita masih lagi banyak balik-balik nak rujuk kepada perlembagaan tu. Perlembagaan yang Allah Ta'ala turun lama sudah. Kita masih buat koleksi di almari. Kita masih hanya tampal di dinding-dinding. Bila disuruh baca, aku pun tak tahu. Kenapa kau beli? Aku nampak cantik. Apa saja. Lepas tu lebih kepada nak mempercayai azimah-azimah. Tak payah. Seluruh Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar. Tak payah pilih-pilih. Kalau boleh kita amalkan, kita bacalah. Walaupun satu muka surat satu hari. Ya, insyaAllah. Jadi, berkaitan dengan cerai. Cerai ini tuan-tuan, antara benda yang halal tetapi yang dibenci oleh Nabi. Benda halal tetapi Nabi benci. Yang dibenci oleh Nabi, Nabi tak suka. Jadi kalau boleh kita pun kahwin-kahwinlah lebih daripada satu kan. Tetapi masalah perceraian Nabi tak suka. Walaupun benda tu halal. Jadi kalau boleh kita ikut Nabi. Kita ikut Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus kamu ni Nabi, melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kalau Nabi-Nabi sebelum dia diutuskan hanya kepada kaum-kaum tertentu. Nabi Musa kaum tertentu, Nabi Nuh, Nabi Isa. Tetapi Nabi Muhammad ini penutup segala Nabi dan dia menjadi rahmatan lil alamin. Dan kita ni antara umat yang bertuah-tuah. Banyak kelebihan-kelebihan kita berbanding dengan umat-umat sebelum. Okey, yang ketiga, semoga kupasan tentang kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menolong manusia memahami dan mencapai isi kandungan Al-Quran lantaran banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang dihurai dan ditafsir oleh kejadian peristiwa sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata kepentingan kita menghayati surah Nabi-Nya ialah untuk nak faham Islam. Kerana apa? Kerana kehidupan Muhammad itu boleh memahami dan mencapai isi kandungan Al-Quran. Maksudnya selain daripada kita baca, kita faham, disertakan dengan contoh apa yang Nabi buat. Kalau sekadar contoh mungkin kita ni kurang faham. Tetapi contoh beserta dengan terus kepada Tuhan yang buat benda. Lantaran banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang diurai dan ditafsir oleh kejadian dan peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Di dalam beberapa hadis yang Nabi sebut, wa amruhum, ini ayat Al-Quran, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Perlunya kita bermusyawarah kita untuk mendapat satu keputusan yang tepat, satu keputusan yang betul yang Nabi ajar. Wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita berazam, maka kita serah kepada Allah. Jangan kita tak buat apa-apa lagi, terus nak tawakal kepada Allah. Itu pahaman-pahaman sesat, tolak ke tepi. Fa iza azamta, kita buat dulu. Kita lakukan, tinggal apabila dah habis cara kita, barulah fatawakkal 'ala Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak akan mengubah nasib satu kaum melainkan dia sendiri yang kena ubah. Jadi yang ketiga tadi, untuk kita nak faham betul-betul Islam, kerana apa? Kerana Nabi ini dikirim sebagai contoh. Sebab apa yang disebut sekian-sekian dalam Al-Quran, Nabi itu sebut. Jadi kita padankan sirah, barulah lengkap kita punya penghayatan kepada agama Islam. Yang keempat tuan-tuan, okey, contohlah, mungkin terlepas pandang sikit yang saya sebut tadi. Yang nombor 3 tuan-tuan kan, kalau ada yang berpahaman, contohlah dia kata, kenapa zaman Nabi, kenapa sekarang perlunya PRU,
Sedangkan zaman Nabi tak ada pun PRU. Tahu PRU apa? Pilihan raya. Okey. Ayat yang saya baca tadi, wa amruhum syura bainahum. Yang terbaik ialah kamu bermusyawarah. Kalau hadis Nabi dia sebut, ma khaba man istakhara, tidak akan rugi orang yang selalu beristikharah, wa ma nadima man istasyara, dan tidak akan menyesal orang yang buat keputusan hasil daripada musyawarah, man istasyara. Jadi kalau ada yang berfahaman tak perlu PRU, zaman Nabi tak ada pun PRU. Okey, ini saya nak ulas sikit. Sebenarnya tuan-tuan, PRU ni lebih kepada keputusan mesyuarat juga. Kalau majoriti, kalau bilangan tak ramai, kita nak apa? Kita nak memastikan siapakah yang kita pilih. Okey, kita rasa persetujuan, kita akan tanya persetujuan ahli mesyuarat. Tetapi apabila melibatkan negara, apabila melibatkan bilangan manusia berjuta-juta, kita perlu dengan cara pilihan raya. Pilihan raya itu kalau kita nak faham dengan lebih tu, seolah-olah keputusan mesyuarat yang besar. Pilihan raya, bukan hantu raya, pilihan raya. Jadi seolah-olah itulah merupakan satu keputusan melalui pemilihan yang dipanggil PRU. Nah, jadi satu benda yang kita kena faham, oh ini Nabi tak buat, tetapi kita kena buat memandang, kita adjust, kita edit sikit. Nabi pun sebut, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Zaman sentiasa berubah. Tinggal lagi kita akan kias. Oh ni sama juga Nabi buat, tapi nama dia berbeza kerana bilangan orang dan sebagainya. Okey tuan-tuan, yang keempat, agar setiap Muslim dapat mengumpulkan seberapa banyak perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan yang sebenar, sama ada pengetahuan bersangkutan dengan akidah, kepercayaan, hukum hakam dalam Islam atau tata susilan. Lebih tegas lagi, penghidupan Rasulullah SAW adalah satu gambaran dengan dimensinya yang jelas bagi prinsip-prinsip dan hukum-hukum Islam. Yang keempat ni tuan-tuan, hadis yang saya sebut tadi, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seseorang kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia kasih kepada saudara dia seperti mana dia kasih kepada diri dia sendiri. Okey, itu satu perumpamaan untuk kita faham yang keempat tadi, yang disebut untuk memastikan dapat mengumpulkan seberapa banyak perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam, sama ada bersangkutan dengan akidah, hukum hakam. Dan satu lagi disebut di dalam hadis juga, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq, aku diutuskan untuk memastikan, liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tuan-tuan, terlalu banyak. Pernah ada satu cerita tuan-tuan, sewaktu Nabi nak salat, ada satu sahabat, dia terkedepan sedikit daripada saf. Kadang-kadang kita masalah saf ni pun kita tak ambil peduli apa yang imam sebut, betulkan saf, rapatkan saf. Kita kadang-kadang kalau yang jadi letak sejadah, satu sejadah satu orang tu, itu macam ego betul. Sedangkan kita disuruh kaki bersentuhan di antara kiri kanan dan bahu pun bersentuhan. Imam selalu sebut sawu sufufakum rahimakumullah, sawu sufufakum, samakan barisan kamu. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat, sesungguhnya dengan menyamakan barisan itu merupakan satu kesempurnaan dalam salat. Jadi berlaku kepada sahabat tadi, dia agak ke depan, Nabi cucuk dengan kayu sugi. Nabi cucuk dengan kayu sugi menyebabkan dia tak puas hati. Tetapi tuan-tuan, yang saya nak tahu di sini ialah terus ditegur oleh malaikat, innama bu'istu nabiyyan wa lam yakun jabbara, aku hantar kamu contoh yang baik untuk kamu gunalah, orang kata bil hikmah, wa lam yakun jabbara, aku bukan kirin, aku tak nak kamu jadi samsing. Terus ditegur. Kita ni bukan setakat cucuk, tumbuk lekat. Tapi kalau yang degil-degil, yang buat maksiat tu,
bergantung kepada kemampuan kita lah. Sebab ini pun dia dah sebut dia punya ranking, dia punya level dia. Marra'a minkum munkar, barang siapa di antara kamu tengok benda munkar, falyughayyirhu biyadihi. Ni. Fa in lam yastati' fa bilisan. Tak mampu tegur dengan lidah. Fa in lam tastati' fa biqalbi. Kalau tak mampu juga dengan lidah, dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Tetapi kalau dengan hati itu merupakan selemah-lemah iman. Tetapi tak apalah, sekurang-kurangnya kita tak ikut macam yang dia buat dan ada rasa kebencian kita terhadap maksiat yang dia buat. Tak apalah. Terus malaikat tegur, innama bu'ithtu nabiyyan, aku kirim kamu ni untuk jadi utusan yang baik. Tegur cara bil hikmah wa lam yakun jabbar, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara macam, bukan nak suruh jadi samsek. Jadi di akhir hayat Nabi SAW, yang ni sahabat ni nama dia Ukasyah. Di akhir hayat Nabi, inilah gara-gara Nabi tolak perut dia dengan kayu suri untuk memastikan soft betul. Jadi Nabi pada waktu akhir hayatnya, dia kata, barang siapa di kalangan kamu yang tak puas hati, Nabi terus boleh terus bagi tahu terus untuk kita takzir. Takzir ni balas balik lah dengan benda-benda yang dia tak puas hati tu. Macam ada yang dalam hukum hudud kan, salah satunya lah takzir. Jadi Ukasyah ni dia kata, ya Rasulullah, ada pernah aku tak puas hati dengan kamu dulu pernah cucuk perut aku dengan kayu suri, walaupun niat kamu untuk membetulkan saf. Tetapi walaupun Nabi sudah ditegur, tetapi sudah ditegur oleh malaikat, tapi Nabi anggap akan sahabat semua tu. Jadi Nabi pun, sahabat-sahabat lain semua terkejut. Ya Allah, sampai begitu sekali Ukasyah, kenapa juga dia tak puas hati dengan Nabi. Jadi dia kata, aku dulu kamu cucuk dalam keadaan apa tu, sampai terbuka baju. Mungkin dia selak atau macam mana, tak tahulah. Jadi Nabi kata takzir. Jadi dia kata, kalau dulu aku sampai terbuka baju, dia minta supaya Nabi buka juga baju, untuk dia nak takzir, untuk dia nak, sebab Nabi dia nak pergi dengan keadaan semua orang puas hati, walaupun satu orang. Kita cuba cuba kita fikir saja, berapa orang di luar sana yang tak puas hati dengan kita? Berapa orang di luar sana yang kita cari gaduh, yang dia cari gaduh? Jadi kalau boleh, dengan kita belajar seorang Nabi ni, kita terus buat tindakan yang sepatutnya apa yang kita buat. Jadi berbalik kepada cerita tadi, bila dia Nabi buka baju, terus dia peluk dan dia cium pusat Nabi. Sebenarnya target dia itu. Jadi dia terus menangis. Dia kata, ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami. Maksudnya para sahabat tidak sanggup untuk berpisah dengan Nabi SAW. Bukan nak takzir pun, bukan dia tak puas hati sangat, tapi itu salah satu helah untuk membolehkan dia pergi peluk Nabi dalam keadaan tanpa baju, dan dia sempat untuk cium perut Nabi SAW. Jadi itu salah satu helah. Dan sahabat lain pun memang pada mereka awal terkejut, tetapi rupanya pandai juga dia. Helah, ini boleh dia cium. Jadi dia kata, sekurang-kurangnya menjadi saksi di dunia dulu aku cium kamu kekasih Allah. Mudah-mudahan di akhirat nanti aku bebas, aku terlepas daripada azab api neraka, untuk memastikan aku terlepas. Jadi tuan-tuan, banyaklah kalau kita nak sebut, nak cerita di sini. Saya rasa masa pun dah lewat. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah, apa yang kurang, apa yang silap itu daripada diri saya, dan saya mohon maaf. Dan insya-Allah pada minggu depan kita tak ada kelas sebab ada tetamu daripada Dr. Ridwan kah? Dia akan buat pengisian di sini, dan kita jemput dia semua untuk hadir beramai-ramai untuk kita meriahkan lagi majlis atau untuk menjayakan program pada 25 Januari nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطلولا ولا محروما. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن اخلاقنا ويسر لنا امورنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.